Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan kepada dua-dua ahli panel kita. Khususnya kepada Dr. Lan kita yang mana beri penjelasan tadi, dan tak lupa kepada adik-adik yang ada depaning, dan kepada puak-puak kita semua yang bersama-sama di dalam majlis ni pada tengah hari ni, dan kepada penonton-penonton yang ada di rumah semua. Alhamdulillah, awal sekali kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala buka mata hati kita, boleh kita mari bersama-sama di dalam satu majlis yang begitu tinggi dan begitu mulia sangat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada amba sendiri di sini dan ahli panel kita, dan juga semualah, khususnya kepada pembantu-pembantu anak yatim, sama ada kaum ayah-ayah ibu, kaum ayah dan kaum ibu yang bersama-sama berada di sini. Maka pada tengah hari ini, insya-Allah amba akan beri penjelasan berkenaan dengan soalan yang mana saat ini Dr. Lang telah beri penjelasan berkenaan dengan hikmat-hikmat. Tetapi pada pusingnya hak amba ni, amba nak cuba belajar beri penjelasan berkenaan dengan sifat Nabi sendiri yang yatim, supaya dengan puak-puak kita duk usaha nak jaga anak yatim ni juga. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku anak yatim, dan juga boleh katanya bapa anak yatim selalu dah dia tu. Sebagai bida anak yatim Nabi kita ni. Gana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih Nabi sebagai anak yatim. Oleh kerananya Allah Ta'ala memilih Nabi sebagai anak yatim, ada rusia dia. Rusia yang sebalik Allah Ta'ala pilih Nabi di kalangan orang susah, orang yatim. Kita kena faham, kata Nabi kita ni celak mata besar dengan tidak ada ayah lalu dah. Celak mata besar, tak boleh rasa kasih sayang ayah terhadap dia. Tak tahu kata rasa lagu mana. Oleh kerana celak mata tu tak ada selalu. Maka yatim Nabi kita ni amba nak bagi kepada tiga masa yatim Nabi kita. Dan masa mula-mulanya masa Nabi kita duk menyusu, dan Nabi kita duk dalam iddah menyusu daripada Halimah Sa'diyah. Di situ insya-Allah kita boleh dengar tengok kelakuan Nabi kita masa jadi anak yatim, semasa duk makan susu demo tu. Lagu mana keadaan kehidupan Nabi ketika tu. Dan yang keduanya masa duk dengan ibu dia lebih kurang setahun. Duk dengan Halimah Sa'diyah lebih kurang 6 tahun. Duk dengan ibu dia lebih kurang setahun. Duk khilaf ulama di situ, tak apalah 7 khilaf tu. Dan duduk dengan nenek dia lebih kurang 2 tahun. Nenek dia ni Abdul Muttalib. Dan juga duduk dengan pak menakir dia Abu Talib lebih kurang mula di umur 8 tahun hingga seterus sampai ke jadi Nabi. InsyaAllah kita akan beri penjelasan berkenaan dengan kehidupan Nabi semasa duduk dengan Halimah Sa'diyah. Jadi semasa Nabi kita beranak mula-mula ni, kita telah maklum katanya ayah dia tak ada. Abdullah bin Abdul Muttalib tu telah meninggal. Di sini dok khilaf ulama berkenaan dengan katanya Abdul Muttalib. Para Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Nabi tu mati bila kaum hak kuat, dan kaum hak masyhurnya ialah tak kala
Nabi kita berada di dalam kandungnya 2 bulan. Dah, tak kala Nabi kita ada dalam kandungnya Aminah 2 bulan, maka di situlah Abdullah bin Abdul Muttalib telah meninggal dunia. Dan kata setengah ulama ada kaum hak dhaif sikit katanya lepas pada Nabi beranak 2 bulan. Ada juga hak kata gitu. Biarlah hak tu. Tapi yang pentingnya dua-dua sama ada kalau gi mati Abdullah di dalam kandungnya 2 bulan, Nabi pun beranak mari tak boleh tengok ayah dia. Kalau sekiranya ditanggung di atas katanya ulama katanya Nabi dah 2 bulan beranak dah, lepas tu Abdullah mati 2 bulan pun tak ada kenal juga ayah dia. Nabi kita yatim ya dihalu-halu lagi. Nah, lalu tu tak kala Nabi kita ni beranak dengan keadaan yatim, Tok Cik dia Abdul Muttalib ni kita telah maklum di ngaji sekolah dulu, sekolah tadika dan sekolah pondok dulu. Kata dia ni orang mulia, orang ni jadi sayyidul qaum, orang jadi pengulu bagi kaum, pengulu kaum. Apabila Nabi kita beranak dengan keadaan ayah tak ada, jadi yatim lah, maka Abdul Muttalib ni ada orang jahiliyah dulu ni, dan apabila beranak tu baik, maka dia ayah tak ada, maka terpaksalah nenek dia Abdul Muttalib pergi cari, kena cari orang mengasuh dia, menum mereka panggil, cari orang mengasuh dia dan juga cari orang menyusu dia. Dah, maka dah Abdul Muttalib pun pergi carilah. Ada satu ketika dah di masa jahiliyah dulu ni, dah ada satu masa ni yo buat supa dengan orang menyusu ni. Ada satu hari yo pisah hipung, orang-orang Arab dulu yo pisah hipung orang menyusu. Orang mari, orang panggil puak menum semua tu mari berhipung satu tempat, dan orang-orang Arab hok mana hok pesen nak wari budak hok nak menyusu tu pakat mari hipung setempat. Dan termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara adat orang Arab, ia kena orang menyusu dia. Nah, lalu tu apa dah Siti apa dah Aminah mak Nabi pun pergilah ke letak tempat orang duk ramai-ramai, tempat nak menyusu Nabi kita. Tempat nak cari orang menyusu Nabi kita. Lalu tu dah Nabi kita ni anak yatim. Orang Arab jahiliyah ni tengok anak yatim ni, Allahu Akbar, tak ada harga sungguh. Tak ada harga sungguh orang Arab. Jadi kita buat gambar tengok foto kita semua. Nah, jadi anak orang lebih kurang dalam 40 orang atau lebih dak khilaf-khilaf ulama 7 anak budak hak mari letak untuk nak wi orang menyusu dah. Orang Arab hak mari nak ambil menyusu dah. Tak ada dia ambil Nabi kita. Tak ada dia ambil Nabi kita. Buku gapo tak saya ambil. Buku anak yatim tu ya. Buku anak yatim dia mau tak ada dia nak ambil. Nak ambil buat gapo dia nak upah. Nah, lalu itulah apabila di kalangan budak ramai-ramai, orang hok pesen anak orang kaya, anak sedega, anak gapo, dia mau pakat berubuk ambil. Berubuk ambil. Lekat Nabi kita duk sore, tak ada orang nak ambil dia. Masa Nabi kita yatim budak-budak ni. Lalu itulah ada seorang mari lambat. Mari lambat. Uta tak urok, tua tak urok. Duk dengan dia tu tengok berasa kriak dah. Buat apa? Dia bawa anak halus sore. Dia nak mari menyusu, dia nak mari makan upah menyusu. Lepas tu dia sendiri ada dah anak sore dah halus. Kodok teriak, kodok ratak, bosan. Halimah Sa'diyah dengan tok laki dia sekali dengan anak halu. Sore mari nak makan upah menyusu juga, tapi tak ada arah dia mari dengan uta dia pun kuruh masa tu kemarah kuat. Uta dia pun kuruh, kenaikkan dia pun kuruh tak urak. Dia sendiri pun tak urak lapar sebab dia sesak payah. Mari pas belakang dah. Mari tengok mana budak nak menyusu. Cek tengok anak-anak orang kaya, anak sedega, ambil dia mau habis licin. Tinggal sore. Dia mau kata ada sore lagi. Dah, mana? Oh, ada sore. Sore pun mula-mula nak ambil agak. Lepas tu dia mau bisik katanya, yatim itu tak semik lu dah.
Walaupun ia mari lama dah, tak ada dah hak lain. Dengan sebab ada anak yatim ni tak sel lagi. Ni nak royak katanya orang panggil suasana jahiliyah dulu ni tak ada harga langsung anak yatim ketika tu. Baik Nabi kita ni biasa siapa tangguh tu. Lalu tu Halimah Sa'diyah ni duk sorak tanya ya katanya ya tak sel ya ta. Belalah pakai we make yo cari orang lain menyusu yo tak seh yo tak seh dah tu dia yo tak ambuh. Lepas tu duk fikir duk bersorak dengan ayah dia, kira mari yo kata nak kelik dah ya ta. Belah tak seh ambil kalau budak yatim ni tak seh ambil bodok sipai nak kelik. Jadi timbul mari dalam hati katanya tak tergamuk nak kelik dengan demo ramai-ramai ni. Mai demo buat kelik budak belakang, kita kelik uta saja. Uta pun tak lama pun nak kelik. Tak tergamuk weh. Lalu tu lah sorak dengan tok laki katanya Halimah, mung tak sah lah kelik saja malu kok orang. Mu ambil lah budak ni, mudah-mudahan berkat. Nabi kita ketika tu haluh lagi. Nabi kita sebagai anak yatim ketika tu haluh lagi. Anak yatim juga baru beranak ya. Lalu tu kira pergi mari belah lah. Aku nak ambil juga budak ni. Halimah kata nak ambil juga. Dah, belah lah supaya tak seri malu kok orang kelik. Tak seri malu kok orang kelik tangan-tangan saja mari jauh-jauh. Lalu tu Halimah ambil. Ambil ni dah. Anak dia hak tadi tu. Hak duk teriak kuah turun uta pak turun kuda pak hak duk teriak bosel orang bakat hitam belaka tu. Pak ramai-ramai tu. Buku apa? Buku lapar. Pek Halimah ni tak cukup. Pek Halimah tu ni makan sanahan tak cukup. Sabit tu dah tak ada nak wi pek tak boleh. Tak wi susu tak boleh. Dengan sebab tak cukup makan. Teriak anak. Siapa ke Halimah hoyak katanya dia ni sekadar ni lek malam pakai tak tidur. Bosan dengan suara teriak anak dia. Tu siapa setara tu. Lalu tu tak kala dia pun buat putusan dengan abang dia kata nak ambil Nabi. Lalu tu dia ambil Nabi mula letak tah riba ya setengah riwayat katanya. Mula letak tah riba, mula-mula dah tak embuh tengok anak yatim tu tak seh belaka. Bukan dia seorang, semua orang Arab hak mari nak menyusu tak seh belaka kepada anak yatim. Siapa tinggal Nabi duk guling seorang situ. Halimah ambil letak tah riba ya Nabi kita ni. Masya-Allah, susu dia jadi berasa ya royak. Terik serah naik. Jadi berasa pelik weh. Jadi mari keberkat tes lalu. Nabi kita kena faham belum pada jadi rasul ada perekat anak yatim ni. Kau masa jadi rasul tu umur 40 dah. Belum pada kau masa ni jadi anak yatim supaya ngakrongkan hak kita dak buat ni. Hak nak bercara ke anak yatim ni. Jadi orang hak mula-mula bercara ke anak yatim Halimah Sa'diyah. Tetapi dengan keadaan mengaju dululah. Nak boleh ambil pun. Molek dia tu dah. Susu yang naik serah Nabi pun isak selalu. Nabi isak kau terik. Siapa ke anak dia dok teriak kuah-kuah tu dah. Nabi isak kenyi. Anak dia pun isak kenyi. Senyap barulah orang pakai hitam belaka tengok pak senyap dah weh budak ni weh. Dak gitu dok bosan dengan budak ni. Yo lapar. Dan dengan sebab apa? Sebab Halimah Sa'diyah susu tak ada makan tak cukup. Lalu tu lah tak kala lagu-lagu mana pun kita nak kelik dah. Kita nak kelik dengan budak ni dah. Dok berasa pelik dah mari ni. Teratak tah riba susu naik serah tak biasa naik ni lagu ni. Lalu tu muat tah uta. Uta hak mari lama tak ning dah. Naik pak masuk orang serah lalu dah. Ning nak royak kata keberkatan. Walaupun tak ada jadi nabi lagi tetapi bercara kepada anak yatim ni Allah Taala beri pertolongan dah. Nabi naik, Halimah wa naik uta serang, uta masuk orang serang. Supaya makan pakum hak pok ai tu dah seolah-olah katanya dah. Gagah uta.
Naik muak pak tu jalan deras lalu. Jalan deras lalu klik. Dah jalan deras lalu. Siapa ke riwayat katanya lagu mana? Uta saat ni berjalan deras dah. Orang-orang hok mai anak sedega hok besar-besar hok kaya-kaya saat ni ya. Dulu ya mari belakang sekali. Uta ya torak. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yatim ni, Allah Taala wi kekuatan uta dia sehingga jalan litah habis. Lakoh habis piung dia sepong ngabuh power gapo ni, boh turbo gapo uta dia tu. Jadi gi derah gagah itu lalu. Siapa kesan dia kata harimau, mu mari ngak uta mana ni, mu kelek ngak uta mana ni? Mu mari ngak uta tadi kan? Dia kata yalah hak tadi ya. Dia kata aku berasa pelak uta mu. Ada gapo mu boh turbo gapo derah kelek ni gagah ni. Di sini nak royak katanya suasana jahiliyah dulu tak padu kepada anak yatim. Dah, tak padu kepada anak yatim. Dah, maka Nabi kita ni sebagai bapa anak yatim dia rasa molek anak yatim. Dan sebaliknya apabila kita bercara anak yatim ni Allah Taala beri keberkatan. Sebab Nabi kita ni jelas-jelas lalu dah. Jelas-jelas lalu dah Allah Taala wi nampak serak dah. Sabit itulah kepada ayah ibu pak menakal. Dan juga ibu-ibu hok dok bercara anak yatim dia. Berperhati tengok ada bisik ke gapo ratik. Nabi kita ni semasa duk dengan Halimah Sa'diyah. Dia duk lebih kurang 4-5 tahun. Duk khilaf 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun duk khilaf situ. Nabi duk dengan Halimah Sa'diyah ni sifat Nabi ni dah. Masa budak-budak tu duk main dengan orang mula-mula. Main dengan orang. Nabi tu baik pagi. Cerah pagi tu baik pagi Nabi kita. Tak suka dengan budak ramai-ramai tidur. Nabi kita cerah pagi tu baik musing. Pergi cari air Zamzam. Minum air Zamzam. Sudah minum siap kelik. Halimah Sa'diyah pun buat makan newi makan. Nabi kita ni dia tak ada riak kerong kok orang. Dia budak lagi. Bukan kata anak yatim pak kau dok jadi mengaju, kau dok jadi pak tak ada Nabi kita. Halimah Sa'diyah buat makan newi Nabi makan. Royak katanya ya Muhammad mari makan. Dia kata ana syab'an. Saya kenyang dah. Tak ada kena buat tak apa. Tak saya menyusah Halimah Sa'diyah. Tu setengah pada sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita boleh ambil tauladan daripada sifat Nabi kita waktu yatim. Dah, waktu yatim ni, dah Nabi kita ni dah jadi seorang yang dah tauladan bagi anak-anak yatim yang lain. Banyak lagi lah cerita-cerita Nabi kita waktu yatim sehingga dia nak sapa besar tu. Dah sapa besar, dah sapa mana sapa umur 15. Dan insya-Allah kita akan sambung pula round yang kedapat pula sifat Nabi kita pada ketika duduk dengan nenek dia Abdul Muttalib dan juga Abu Talib lagu mana insya-Allah ada lagi cerita insya-Allah kita akan sambung sekali pula. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.